Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya menemui anda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Soalan pertama, sebelum membuat temu bual sebenar, adakah anda melakukan pilot testing? Itulah masalah saya. Saya tidak mempunyai masa yang cukup. Jadi untuk kajian kali ini, temu bual kali ini, saya tidak melakukan pilot testing. Cadangkan bagaimana anda akan lakukan pilot testing. Untuk pilot testing, perkara pertama saya buat ialah saya akan memilih informan. Saya akan pastikan informan yang saya pilih itu mengikut kriteria konteks dalam kajian, bertujuan untuk memastikan agar informan dapat memberi penjelasan yang mendalam terhadap konteks kajian. Kemudian setelah memilih informan yang bersesuaian dan bertujuan tersebut, maka saya akan mengadakan satu sesi temu bual lah. Ini yang kita panggil sebagai pilot testing di sini. Okey, tujuannya saya adakan satu sesi temu bual ini ialah untuk pertama saya nak biasakan diri dengan keadaan situasi temu bual. Jadi saya akan mengelakkan supaya saya tidak kekok lah untuk melakukan temu bual. Dan sebenarnya daripada temu bual yang dilakukan ini juga, ia juga boleh membantu saya untuk menguji soalan temu bual yang dibina itu sama ada ianya jelas dan difahami oleh informan. Sekiranya terdapat kekeliruan ataupun mana-mana kelemahan pada soalan temu bual tersebut, maka melalui pilot testing ini kita boleh perbaiki semula. Satu lagi kelebihan untuk pilot testing ialah semasa kita melakukan pilot testing dan kita dapati informan kita dah mengikuti kriteria sampling yang kita lakukan, lepas tu mereka juga faham jelas dengan soalan yang dibina. Okey, maka sebenarnya kita boleh gunakan data dalam pilot testing ini untuk kegunaan sebagai data sebenar. Dan di sini saya melihat kelebihan pilot testing ini bukan sahaja membantu untuk diri kita sebagai pengkaji, tapi juga ia membantu kepada kesahan dan kebolehpercayaan soalan temu bual yang kita bina. Soalan 2. Bagaimana anda memilih informan? Saya memilih informan berdasarkan kepada informan yang boleh mewakili fenomena yang saya ingin kaji dan sekaligus ianya boleh membantu memberikan jawapan kepada persoalan kajian. Informan yang dipilih juga boleh menerangkan setiap perincian terhadap fenomena yang ingin dikaji. Apakah jenis persampalan yang anda gunakan? Teknik persampalan yang saya gunakan ialah teknik persampalan bertujuan, iaitu maksudnya di sini ialah dengan memilih informan yang saya fikirkan yang mampu menyumbang kepada kriteria-kriteria konteks kajian yang telah saya tetapkan. Sampai itu juga saya menggunakan teknik convenience sampling, di mana pemilihan informan yang saya pilih sebenarnya dia berdasarkan kepada kemudahan saya sendiri untuk memilih informan tersebut. Apakah penambahbaikan yang anda lakukan bagi meningkatkan lagi kredibiliti kajian anda? Untuk menambah baik kajian, saya mencadangkan penggunaan teknik persampalan snowball, di mana teknik persampalan secara snowball ini dia membolehkan saya kepada rangkaian jaringan yang lebih luas untuk mendapatkan data. Maksudnya saya boleh meminta cadangan daripada informan untuk memilih informan yang lain yang boleh membantu menjawab kepada persoalan kajian saya. Soalan 3. Bagaimanakah anda melakukan probing? Untuk probing,
Saya lakukan apabila semasa saya membaca transkrip temu bual tersebut, dan apabila semasa pembacaan tersebut saya dapati wujudnya komen ataupun terdapat lagi penambahan-penambahan soalan yang saya fikirkan perlu ditambahkan lagi bertujuan untuk memantapkan lagi data kajian. Boleh berikan satu contoh di mana anda melakukan probing dalam temu bual anda. Okey, ini contoh kepada data interview yang saya perolehi. Okey, Nani di sini merupakan saya selaku pengkaji dan Aisyah di sini merupakan informan. Okey, nama ni sebenarnya ialah kedua-duanya bukan nama sebenar lah ya. Okey, jadi macam mana saya membuat soalan probing di sini? Jika kita lihat contoh soalan yang dikeluarkan oleh pengkaji ialah sejauh manakah ciri fizikal sesuatu bangunan mempengaruhi diri Aisyah dalam menjadi seorang yang bermotivasi? Dan informan memberi jawapan apabila bangunan itu dalam keadaan baik, rapih. Di sini saya selaku pengkaji mendapati saya tidak faham dan kurang jelas mengenai perkataan rapih, maka saya mengeluarkan satu soalan probing di sini. Di sini saya tandakan sebagai warna merah, iaitu maaf, kurang jelas maksud rapih. Jadi di sini informan perlu menjelaskan maksud yang ingin disampaikan oleh beliau. Okey, kalau kita lihat juga pada jawapan dia, oh ya, dan juga dapat memberi motivasi dan semangat untuk bekerja lagi. Pengkaji juga tidak jelas mengenai jawapan ini, maka dikeluarkan satu lagi soalan probing yang ditandakan dengan warna merah ini. Bagaimana pula dengan ciri reka bentuk bangunan, misalnya bangunan baru atau lama, adakah turut mempengaruhi motivasi? Maksudnya di sini pengkaji juga ingin tahu, selain daripada yang dinyatakan oleh informan, adakah ciri-ciri lain yang turut mempengaruhi motivasinya di tempat kerja. Jadi kalau dilihat pada keseluruhan data interview ini, yang mana berwarna-warna merah ini merupakan contoh kepada soalan probing. Soalan 4. Boleh berikan contoh kepada jenis-jenis penyoalan berikut. InsyaAllah saya cuba. Apa dia ya? 1. Hypothetical question. Soalan hypothetical ni adalah soalan kita nak tengok sama ada informan kita apa yang dia akan lakukan untuk certain situation lah. Okay, contoh soalan yang kita boleh soalan temu bual mungkin untuk hypothetical question, apakah yang akan anda lakukan sekiranya pendapat yang diberi oleh rakan sejawat anda didapati tidak selari dengan pendapat dan fahaman anda? Dua. Devil advocate question. Untuk devil advocate question ni, dia adalah soalan yang orang kata dia menentang pandangan informan tu lah. Kita cuba provoke informan kita dengan soalan-soalan yang menentang. Okey, sebagai contoh, apakah pandangan anda sekiranya saya menyatakan tugas seorang guru sebenarnya lebih mudah berbanding tugas dalam pekerjaan lain? Okey, soalan macam ni dia nak minta pendapat guru, tapi dalam masa yang sama dia seperti melawan arus lah, sebab kita katakan kat sini tugas guru lebih mudah. Jadi kita nak melihat sama ada guru boleh menerima ataupun tidak pandangan yang bertentangan ini. 3. Ideal position question. Untuk ideal position question ini, kita menanyakan kepada informan kita untuk menerangkan kepada situasi yang ideal lah. Okey, sebagai contoh soalannya, boleh anda terangkan apa yang anda maksudkan dengan seorang yang berkeyakinan tinggi? Di sini informan cuba memberi satu situasi yang ideal kepada ciri-ciri seorang individu yang dikatakan berkeyakinan tinggi. 4. Interpretive question. Untuk interpretive questions ni pula ialah kita menanyakan soalan yang minta
responden kita membuat interpretasi terhadap apa yang telah mereka katakan. Okey, sebagai contoh di sini, sekiranya saya tanyakan soalan mengenai tugas guru, dan apabila guru tersebut menjawab yang tugas guru ni berat, jadi saya akan minta mereka interpretif bagaimanakah anda menilai tugas guru sebagai satu yang dikatakan berat dan membebankan. Soalan terakhir, berikan contoh kepada jenis-jenis penyoalan yang perlu dielakkan. Pertama, multiple question. Okay, soalan multiple questions memang kita kena elakkan sebab soalan ini satu soalan dia menanyakan kepada 2-3 perkara. Okay, sebagai contoh, bagaimana anda berhadapan dengan majikan dan rakan sejawat apabila bercakap mengenai keyakinan diri. Jadi di sini ada 2 konstruk, iaitu berhadapan dengan majikan dan juga berhadapan dengan rakan sejawat. Jadi bila ada 2 konstruk di sini, iaitu majikan dan rakan sejawat, maka soalan ini dikatakan kurang jelas dan perlu dielakkan. Kedua, leading question. Okey, untuk leading questions, patutnya kita elakkanlah dalam temu bual, sebab bila leading question ni maknanya kita dah seakan-akan memberi jawapan kepada informan kita. Okey, sebagai contoh saya bagi di sini, apakah masalah utama yang menjadi penyebab kepada gangguan emosi di tempat kerja? Kita dah lead informan kita kepada perkataan di sini masalah utama. Sepatutnya soalan yang baik ialah kita tidak fokuskan dia kepada utama. Apa kata kita pelbagaikan dia, mungkin kita akan katakan apakah masalah yang menjadi penyebab. Di mana kita tak leadkan dia kepada perkataan utama tersebut, di mana informan akan boleh memberi pelbagai jawapan yang boleh diterokai berbanding kita fokus ataupun leadkan dia. Terima kasih kerana menjawab soalan yang diberikan. Sama-sama.